Terutama bila mana kita nak belajar Al-Quran, kita nak mendalami ilmu Al-Quran, kita nak menghafaz surah-surah Al-Quran. Surah ataupun Al-Quran berkaitan tentang kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tak menjaga adab ini, agak-agaknya bagaimana Al-Quran tu nak dekat dengan kita? Kalau kita tak menjaga adab, bagaimana Al-Quran nak lekat di ingatan kita? Kita tak menjaga adab, macam mana sebutan kita nak betul? واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبي. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Sidang penonton, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, kasih dan sayang Allah. Allah memberikan kita taufik untuk sama-sama kita bertemu dalam alam maya ini. Syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kelapangan waktu, kekuatan, kesempatan untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan melalui penghasilan video ini. Dan ucapan terima kasih saya kepada tuan-tuan yang sudi menonton video ini. Syukur alhamdulillah kerana tuan-puan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengambil iktibar, untuk sama-sama mengambil pengajaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memilih tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian untuk berada pada situasi kebaikan, iaitu dalam suasana menuntut ilmu, insya-Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita rahmat dan barakah ni yang sangat banyak, sebab kita memilih untuk menuntut ilmu, bahkan kita berada pada satu jalan yang insya-Allah diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, para jemaah muslimin dan muslimat sekalian, sebelum kita meneruskan perkongsian pada malam ini, jom sama-sama kita membuka majlis ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah tuan-puan. Pada malam ini insya-Allah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dalam pembacaan kitab yang sangat hebat tuan-tuan. Kitab yang sangat hebat yang sepatutnya menjadi rujukan, menjadi panduan kepada kita semua yang mencintai Al-Quran. Tak kiralah kita penghafaz Al-Quran ataupun kita sekadar pembaca Al-Quran, ataupun kita mungkin kita hanya mencintai Al-Quran, nak baca tak sampai lagi, nak baca masih belum. Kadang-kadang ada orang beralasan nak baca, tunggu nanti-nantilah. Tetapi tuan-tuan, kita berada di mana pun, ibarat kata kita dengan Al-Quran, kita sepatutnya, seharusnya belajar berkaitan tentang kitab ini. Kitab yang hebat tuan-tuan. Kitab apa? Kitab ni tuan-tuan. Okey. Dalam bahasa Arab artinya At-Tibyan fi adab hamalatul Quran, ataupun hamalatil Quran. At-Tibyan artinya keterangan ataupun penjelasan, fi adabi, pada adab-adab hamalatil Quran, pendamping ataupun pembaca Al-Quran. Dan saya menggunakan terjemahan tuan-tuan. Bahasa Arab ni ada, tapi saya gunakan terjemahan untuk mudah kita rujuk sama-sama insya-Allah. Dia terjemahan yang diterjemahkan oleh Telaga Biru. Kitab ni tuan-tuan banyak syarikat yang menterjemahkannya. Ada PTS, ada orang persendirian dan sebagainya. Tapi saya mengambil terjemahan daripada Telaga Biru kerana ia mudah didapati di pasaran. Telaga Biru meletakkan adab pembaca Al-Quran. Jadi kita semak sama-sama. Kita ni baca Quran ke tidak? Kalau kata kita pembaca Al-Quran, kita kena belajar tentang buku ini. Tuan-tuan, buku yang sangat hebat tuan-tuan. Karangan dan susunan oleh ulama yang tersohor di Nusantara ini, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sebenarnya tuan-tuan, saya bukanlah orang yang layak dan sepatutnya mengajar ataupun berbicara tentang kitab ini, sebab kitab ini sangat hebat tuan-tuan. Tetapi sekurang-kurangnya saya nak berkongsi dengan tuan-tuan. Dalam waktu yang sama, saya juga nak mengulang kaji akan kitab ini berkaitan tentang adab pembaca Al-Quran. Kerana zaman saya belajar dahulu di Ma'had Tahfiz, memang ada silibus berkaitan tentang At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Cuma maklumlah tuan-tuan, orang kata dah lama habis, dan niat tu nak ulang kaji semula. Dan alang-alang mengulang kaji itu saya nak berkongsilah dengan tuan-tuan, terutamanya mereka yang sekarang ini masih belajar membaca Al-Quran. Sama ada tuan-puan, ibu ayah, adik-adik, abang kakak sekalian berada di level mana sekalipun, sepatutnya kita mendalami dan memahami akan kitab ini. Dia bercerita tentang adab yang sepatutnya ada pada seorang pembaca Al-Quran. Bahkan adab yang perlu ada juga pada seorang guru yang mengajar Al-Quran. Jadi jom sama-sama. Malam ini insya-Allah tuan-tuan, siri yang pertama, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Okay? Berkenalan tentang kitab ini dan juga pengarang kitab ini, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, jom. Okay? Pada sahabat-sahabat yang ada kitab ini boleh buka. Kalaulah kata belum memilikinya, okey, tak ada masalah. Nanti boleh PM saya. Okey, saya akan letakkan nombor telefon di ruang komen ataupun di description bawah. Boleh hubungi saya untuk saya orderkan kitab ini dan saya akan post kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, jom. Kitab At-Tibyan ini tuan-tuan, ataupun kitab adab pembaca Al-Quran ini,
dikarang dan juga dihasilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Okay. Seorang ulama yang tersohor di Nusantara ini. Bahkan namanya pun kita sering kenal. Kerana boleh katakan majoriti masjid di Malaysia ataupun surau-surau di Malaysia, bahkan sampai ke seantero dunia, akan ada pengajian dan kuliah yang menggunakan kitab ataupun karya daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Antaranya apa? Kitabnya yang famous tuan-tuan, kitab Himpunan Hadis 40. Kan? Himpunan Hadis 40. Dalam kitab tersebut tuan-tuan ada 42 hadis sebenarnya. Tetapi menjadi kebiasaan orang Arab diletakkan Al-Arba'in An-Nawawi. 40 hadis Imam An-Nawawi. Itu ni Imam Nawawi susun. Okey. Itu hadis yang kitab hadis yang famous tuan-tuan. Bahkan daripada zaman dahulu sampailah zaman sekarang masih ada ulama-ulama yang duk syarah tentang kitab ini. Pelbagai syarah dan sebagainya. Bahkan tuan-tuan sebenarnya banyak lagi kitab yang menampilkan 40 hadis berkaitan tentang akhir zaman, 40 hadis berkaitan menuntut ilmu, 40 hadis berkaitan tentang sekian-sekian dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf karya Imam An-Nawawi, seorang ulama yang umur tak panjang. Sekitar riwayat kata ada 40 tahun, ada 45 tahun. Artinya umur Imam An-Nawawi tidak panjang. Sekitar awal 40-an dah wafat tuan-tuan. Dah meninggal dunia. Tetapi karya beliau sangat banyak. Bahkan digunakan pada pengajian pada hari ini, sama ada di masjid-masjid maupun di surau-surau ataupun di rumah persendirian dan sebagainya. Antara kitab lain yang sering digunakan adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kan? Kitab Riyadhus Shalihin. Yang berbicara tentang kehidupan orang-orang yang soleh. Bahkan tuan-tuan, ada lagi kitab Al-Azkar, Bustanul Arifin dan sebagainya. Tetapi antara kitab yang terawal yang Imam An-Nawawi karang adalah kitab At-Tibyan ini. Kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kerana pada pendapat Imam An-Nawawi, sebelum seseorang tu terjun pada lapangan pembelajaran ilmu, sebelum meletakkan diri sebagai penuntut ilmu, perlu dijaga berkaitan tentang adab. Tentang adab. Sama ada nak mula belajar Quran ataupun nak mula belajar ilmu agama yang lain dan sebagainya, perkara pokok yang pertama perlu dititik beratkan adalah berkaitan tentang adab. Apa itu adab? Sedang cerita adab tu akhlak lah. Apa tu akhlak? Sahsiah. Apa tu sahsiah? Tingkah laku, perilaku. Jadi adab ni tuan-tuan perlu kita jaga. Terutama bila mana kita nak belajar Al-Quran, kita nak mendalami ilmu Al-Quran, kita nak menghafaz surah-surah Al-Quran, surah ataupun ke Al-Quran berkaitan tentang kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita tak menjaga adab ini, agak-agaknya bagaimana Al-Quran tu nak dekat dengan kita? Kalau kita tak menjaga adab, bagaimana Al-Quran nak lekat di ingatan kita? Kita tak menjaga adab, macam mana sebutan kita nak betul? Kan? Jadi, sama-sama saya nak mengajak pada semua. Peringatan terutamanya untuk diri saya yang bercakap ini, untuk ulang kaji sama-sama. Adakah kita dah perbaiki tentang adab kita bersama dengan Al-Quran ataupun belum? Jadi jom kita lihat sama-sama insya-Allah malam ini sebagai muqaddimah, sebagai siri yang pertama, dan saya nak berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan tentang biografi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Dalam kitab ini tuan-tuan, bila mana kalau tuan-tuan sudah memiliki kitab ini, kita boleh lihat pada muka surat Roman V11 iaitu 7. V itu 5 tambah 1 lepas tu 6 dan juga 7. Maksudnya yang ke-7. Baik. Biografi tuan-tuan. Kita berkenalan dahulu siapa tu Imam An-Nawawi, kan?
Walaupun kita dah tahu siapa nama dia Imam An-Nawawi, ataupun dah tahu nama betul dia siapa, tak apa, kita ulang kali sama-sama. Okey. Dan kitab ini diletakkan nama beliau adalah Yahya bin Sharafuddin. Okey. Setengah kitab bahasa Arab dia letak Yahya bin Sharaf. Tapi dalam terjemahan dia letak Yahya bin Sharafuddin bin Murri bin Hasan bin Husin bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam An-Nawawi. Panjang tak tuan-tuan? Panjang, kan? Sepatutnya begitu. Kita kena cuba korek-korek rahsia daripada ayah kita. Kalau datuk masih hidup, korek dari datuk. Siapakah silsilah keturunan kita? Okay? Siapa nama sekian. Itulah. Maksudnya ingat sungguh-sungguh lah tuan-tuan. Nanti bila anak kita dapatlah buat tambah 7 generasi, 8 generasi dan sebagainya. Itu yang terbaik. Ulang kembali. Nama Imam An-Nawawi Yahya bin Sharafuddin bin Murri bin Hasan bin Husin bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam An-Nawawi. Alright. Okay. Hujungnya An-Nawawi. Okay. Kalau tuan-tuan berkesempatan lah, ataupun pernah Google, kalimah Nawawi. Okay. Kadang-kadang dia terkeluar tuan-tuan, imam nuklear. Sebab Nawa tu ataupun Nawi artinya nuklear. Bahkan Imam An-Nawawi, Nawawi itu yang disandarkan kepada tempat kelahirannya. Lahir kat mana? Imam An-Nawawi lahir di perkampungan Nawa, yang terletak di daerah Hauran di Damsyik, Syria. Satu perkampungan artinya Nawa. Okey, tuan-tuan, jika tuan-tuan berkesempatan buka globe pula, boleh tengok dalam peta dunia, cari nama Nawa. Dulu tuan-tuan, ataupun sebelum lahirnya Imam An-Nawawi, tempat tersebut langsung tak terkenal tuan-tuan. Bahkan ada maklumat yang menyatakan sekarang pun dah tak ada dah. Dah tak ada dah nama perkampungan Nawa, dah tak ada dah. Hauran, Damsyik tu tak ada dah. Damsyik tu adalah daerah Hauran tu ada, tapi perkampungan tu tak ada. Dah habis musnah dah sebenarnya. Sebab itu Allah melahirkan ataupun Allah maksudnya Allah telah menentukan, telah memilih akan lahirnya seorang tokoh ulama daripada Nawa tersebut. Yang diletakkan sebab ujungnya Imam An-Nawawi. Disebut Imam Nawawi, rupanya tahu tempat. Ada dulu nama Nawa di Hauran di Damsyik, Syria. Kalau kata tak ada tuan-tuan, tak tahulah kita sampai sekarang, kan. Jadi Imam An-Nawawi itu disandarkan kepada tempat kelahirannya. Kita boleh juga tuan-tuan, katalah tuan-tuan lahir di Rembau, Al-Rembawi contohnya, ataupun lahir di mana, Shah Alam letaklah hujung tu tuan-tuan, sebagai orang kata apa, tahu kelahiran kita kat mana. Tapi dah risaulah tuan-tuan, bila mana kita tak letak pun orang akan tanya juga lahir kat mana tu. Cuma Imam An-Nawawi ni jadi popular sebab tempat tu tak ada dah tuan-tuan. Dan sebelum tu pun tak terkenal pun. Lahirnya Imam An-Nawawi berkata, rupanya tempat tu melahirkan seorang ulama yang sangat hebat. Okey, baik. Tu asal. Kita sentuh lagi insya-Allah, mudah-mudahan. Dan Imam An-Nawawi juga digelar sebagai Abu Zakaria, bapa kepada Zakaria. Padahal tuan-tuan, jika kita pernah terdengar ataupun pernah terbaca berkaitan tentang ulama yang hidup membujang daripada awal kecilnya sampailah beliau meninggal dunia, tu ulama yang membujang. Termasuklah Imam An-Nawawi tuan-tuan. Imam An-Nawawi seorang ulama tersohor yang tidak bernikah, hidup membujang sampailah beliau wafat. Tetapi gelarannya Abu Zakaria, bapa Zakaria. Mana anaknya? Tuan-tuan, menjadi sunnah. Okey, menjadi sunnah orang Arab, ataupun kita boleh sekarang tak masalah, ada yang pendapat kata menjadi sunnah kerana gelaran ataupun laqab kunyah ini perlu ada pada seseorang tersebut. Contoh tuan-tuan, kita lihat para sahabat Nabi SAW yang sangat famous berkaitan tentang panggilan kunyah ataupun laqab ni. Siapa dia? Bapa kucing siapa? Bapa kucing Abu
Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama dia bukan Abu Hurairah. Nama betul dia Abdul Rahman bin Sakhri. Itu nama betul dia. Tetapi sebab baginda Nabi dah gelarkan dia dengan Abu Hurairah, bapa kepada kucing. Bapa yang mencintai kucing. Adakah dia melahirkan kucing? Tidak, tuan-tuan. Tetapi sebab dia amat menyayangi dan mencintai kucing. Itulah Nabi panggil dia dengan gelar dengan Abu Hurairah. Okey. Bahkan baginda Nabi juga ada gelarannya. Apa nak gelarannya? Abul Qasim ataupun Abul Qasim, bapa kepada Qasim, ataupun Abu Abi Kabsyah. Itu gelaran untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah menjadi adat dan kebiasaan orang Arab, dia akan menggunakan gelaran Abu Zakaria, bapa kepada Zakaria. Kenapa? Sebab nama Imam An-Nawawi Yahya kan. Jadi menjadi kebiasaan kalau nama Yahya akan digandingkan dengan Zakaria. Bila nama dia Zakaria akan gandingkan dengan Yahya. Katalah nama orang tu Zakaria, akan dipanggil dengan Abu Yahya. Kalau nama dia macam Imam Nawawi ni Yahya, dia panggil dengan Abu Zakaria. Apa pula kaitannya? Rujuk dalam Al-Quran, tuan-tuan. Sebab Nabi Zakaria alaihissalam, nama anaknya Yahya. Sebab itu perkaitan yang sangat rapat. Sebut Yahya berkait rapat dengan Zakaria. Sebut Zakaria berkait rapat dengan Yahya. Macam itulah, tuan-tuan. Itu gelaran pada Imam An-Nawawi, dipanggil dengan Abu Zakaria. Walaupun Imam An-Nawawi termasuk dalam golongan ulama yang hidup membujang. Ulama ni tolak Nawawi tolak sunnah kahwin ke? Tidak, tuan-tuan. Tidak. Tetapi dia antara ulama yang tak sempat ataupun leka ataupun terkesan kerana cintanya ilmu. Tuan-tuan boleh baca kitab. Okey, boleh baca kitab karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Okey. Tuan-tuan boleh baca kitab karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kitab yang bernama Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina Atharul Ilmi Al-Zawaj. Ulama-ulama uzzab, ulama-ulama yang hidup membujang ataupun ulama-ulama yang keseorangan, alladzina atharu, yang terkesan. Terkesan kenapa? Terkesan sebab ilmu yang menyebabkan dia tak sempat kahwin. Dalam kitab tersebut, tuan-tuan, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah mendatangkan 20 para ulama. 20, tuan-tuan. Ulama yang tersohor lah. Padahal banyak lagi, tuan-tuan. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah meletakkan ulama, 20 ulama di situ. Okey. Yang bermula dari zaman tabi'in. Dan kesemua ulama ini tidak kahwin. Bukan sebab menolak sunnah, tidak. Sebab Nabi bersabda, faman ghariba falaysa minni. Barang siapa yang tolak sunnah aku. Sunnah berkaitan tentang perkahwinan ni adalah sunnah yang terbesar, tuan-tuan. Siapa yang tolak sunnah aku ini bukan di kalangan aku. Tetapi ulama-ulama ini bukan tolak. Cuma mereka terkesan ataupun obses ataupun terlampau khusyuk dalam bab ilmu sehingga mereka tak fikir pun tak sempat nak kahwin, tuan-tuan. Okay. Kalau zaman sekarang ada abang kakak yang belum mendirikan rumah tangga, walaupun umur tu orang kata dah menjangkau 30-an, 40-an, tuan-tuan. Kalau sebab terkesan dengan ilmu, mungkin dimaafkanlah, tuan-tuan. Cuma tanya, bila kita tak berdiri rumah tangga tu, berapa buku yang kita hasilkan? Bagaimana sumbangan jihad kita terhadap ilmu? Kalaulah kita tidak mendirikan rumah tangga dengan alasan cintanya ditolak. Kan? Ada kata tak boleh, kenapa tak kahwin? Entahlah ustaz, cinta pertama saya ditolak ustaz. Sampai sekarang saya fobia nak bercinta, nak kahwin. Tuan-tuan, Allahu Akbar, kesiannya. Cinta yang pertama mematangkan kita, tuan-tuan. Kalau kata tertolak, carilah lain, kan? Ataupun alasan dia kata, kenapa tak dirikan rumah tangga? Minta maaf cakap, tak apalah ustaz, nak berkhidmat pada mak dahulu.
nak jaga mak sungguh-sungguh. Bukankah lebih cantik kalau mendirikan rumah tangga dan kita didik isteri kita agar dapat terima mak kita, menjaga mak kita seperti mana kita menjaga mereka, tu lebih cantik. Kan? Alasan orang kata, kadang-kadang alasan cintanya ditolak, alasannya duit tak cukup, alasannya jaga orang tua dan sebagainya. Alasan tersebut, tuan-tuan, ada setengah para ulama kata tak pakailah tuan-tuan. Minta maaf cakap ya, jangan marah saya. Okay? Saya meminjam kalam-kalam mereka. Orang kata dalam Islam sekarang ni dah masih kurang ajar ni tuan-tuan. Alasan tu silalah dibakul sampahkan. Okay? Sebab perkahwinan ini perkara yang sunnah tuan-tuan. Bahkan sangat digalakkan. Jika kita baca Al-Quran dan kita tadabbur satu persatu kalimah Al-Quran. Kalimah berkaitan tentang bashar. Okay? Terjemahannya manusia. Tetapi di situ kita faham manusia ini ada elemen nafsu. Bahkan menjadi adat kebiasaan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini di segi sifat azalinya, sifat fitrahnya, dia akan berkeinginan untuk mendirikan rumah tangga, berkeinginan untuk ada zuriat. Itu sebab kita lihat dalam Al-Quran tuan-tuan, Nabi Zakaria, contoh yang Allah datangkan dalam Al-Quran. Dalam surah Ali Imran ada, dalam surah Maryam ada. Nabi Zakaria dah berkahwin lebih daripada 60 tahun. Lama ke tak lama? Lama kan, 60 tahun. Tidak dikurniakan zuriat, tetapi Nabi Zakaria tetap istiqomah, tetap positif, tetap berpandangan, tetap memohon doa kepada Allah untuk dikurniakan dengan zuriat. Sebab manusia yang normal, kita rujuk dalam Al-Quran, manusia yang normal dia akan berkeinginan untuk ada zuriat yang menyambung delegasi keturunannya tuan-tuan. Okey. Namun begitu adalah para ulama yang terkesan dengan ilmu ini. Okey. Dan letak dalam kitab ulama Ul-Uzab tadi, karangan daripada Syekh Fatah Abu Ghuddah. Baik. Ke situ tuan-tuan, bukan sahaja Imam An-Nawawi, tetapi yang lain nama Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kan, yang menghasilkan kitab At-Tabari. Okey. Imam Az-Zamakhsyari yang menghasilkan tafsir Al-Kasyaf pun tuan-tuan tidak mendirikan rumah tangga. Siapa lagi? Imam Ibnu Taimiyah pun juga ramai lagi tuan-tuan dalam tu. Bahkan mereka ini terkesan sebab keobsesan mereka untuk belajar kitab, untuk menghasilkan kitab, untuk tuntut ilmu, sampaikan terlupa nak mendirikan rumah tangga. Jika kita lihat tuan-tuan, zaman sekarang pun ada juga mereka yang terkesan ni tuan-tuan, bab ilmu. Contoh tuan-tuan, contoh. Okay. Dalam sekitar 20-an ni tuan-tuan, jika masih hidup lah tuan-tuan, jika tuan-tuan berkesempatan mendirikan umrah ataupun pergi menunaikan umrah di Madinah, pergi ke Madinah, di Masjid Nabawi itu, cuba tanya-tanya orang, tunjukkan di mana dia Syekh Dr. Fa Abdul Rahim, Dr. Fa Abdul Rahim. Okay? Seorang ulama yang berasal daripada India, tetapi dah menetap di Saudi, menetap di Madinah sekian lama dah. Bahkan Dr. Fa Abdul Rahim di antara pakar bahasa Arab yang menggubal silibus bahasa Arab di Madinah. Bermula daripada tadika sampailah ke universiti. Dr. Fa Abdul Rahim ni tuan-tuan, ulama yang zaman sekarang ini yang juga tidak mendirikan rumah tangga. Dia akan berkata, aku dah bernikah dahulu dengan bahasa Arab. Dia pakar bahasa Arab. Sampaikan aku terlupa nak mengenali wanita. Aku terlupa nak bercinta. Dia leka. Duk belajar bahasa Arab, duk terjemah dan sebagainya. Rupa-rupa umur dah meningkat dah tuan-tuan. Sampai terlupa nak mendirikan wanita. Itu tak apa tuan-tuan. Sebab dia terkesan dengan ilmu. Sama seperti Imam An-Nawawi ni tuan-tuan. Okay. Antara ulama yang terkesan dengan ilmunya. Walaupun tak ada anak, tetapi orang gedal dia dengan Abu Zakaria
sebab namanya Yahya berkat dapat dengan Zakaria. Okey, baik. Imam An-Nawawi juga tuan-tuan digelar juga dengan nama Muhyiddin. Muhyiddin, penghidup agama. Atas kewibawaan ataupun atas ketegasannya untuk menghidupkan sunnah, menghidupkan agama dan menentang kebatilan. Tetapi gelaran Muhyiddin ni Imam An-Nawawi tak suka. Orang panggil dia. Sebab zaman ni tuan-tuan, gelaran Datuk, Tan Sri, Tun semua tak ada lagi. Jadi mungkin barangkali yang bagi nama gelaran ni mungkin anak murid dia. Ataupun mungkin sahabat-sahabat di kalangan ulama yang sezaman dengan dia. Dia gelarkan Imam An-Nawawi dengan Muhyiddin, penghidup agama. Sebab pada zaman kehidupan Imam Nawawi ni tuan-tuan, dia hidup bersama dengan seorang raja. Seorang raja yang orang kata yang korupsi lah. Jadi dia antara ulama yang mempertahankan kehidupan dan Islam. Okay, baik. Itu segi nama dan gelarannya. Tarikh dan tempat kelahiran. Okay. Imam An-Nawawi lahir pada pertengahan bulan Muharram. Okay. Pada tahun 631 Hijrah di Nawa. Satu perkampungan yang terletak di Hauran, Damsyik, Syria. Okay. Daripada nama inilah dinisbahkan dengan Imam An-Nawawi. Okey, baik, itu kelahirannya. Bahkan tuan-tuan, dalam kitab yang lain dia terangkan siapa ibu bapa Imam Nawawi. Tapi kebanyakannya mengatakan dia dibesarkan oleh bapanya. Ibunya wallahu a'lam tuan-tuan. Saya dah lihat beberapa kitab, tak jumpa bercerita tentang ibu Imam An-Nawawi ni siapa. Tetapi bapanya iaitu Syaraf ataupun Syarafuddin, seorang peniaga ataupun seorang peniaga kedai runcit. Artinya bapa Imam An-Nawawi bukanlah kata tok guru ke tidak tuan-tuan, tapi seorang peniaga kedai runcit. Orang peniaga lah, orang kata peniaga. Tetapi seorang peniaga yang sangat menekankan tentang amal ibadat. Seorang peniaga yang amat menekankan berkaitan tentang ilmu. Sebab itu beliau mendidik anaknya Yahya ini ataupun Imam An-Nawawi ini untuk dekat dengan Al-Quran. Bahkan kata para ulama, memang alat permainan ataupun sejak daripada kecil lagi bapanya Yahya ini dah dekatkan Imam An-Nawawi dengan Al-Quran. Seawal usia kecil lagi. Ada seorang pendapat kata setahun dan sebagainya, dah pegang Quran belik-belik dan sebagainya, didengarkan dengan kawan-kawan baca dan sebagainya. Sebab itu memang cinta Imam An-Nawawi terhadap Al-Quran daripada kecil dah tersemat dah tuan-tuan. Dah tersemat. Bahkan riwayat menyatakan ketika beliau masih kecil, beliau dah hafal Quran dah. Di antara dalam kelompok rakan-rakan yang sebaya dengannya, mungkin 8 tahun, 9 tahun duk bermain bola ke, main kejar-kejar ke tuan-tuan, dia tengok kawan-kawan dia bermain, tetapi dia duduk dekat tepi, duduk dekat bangku, tangan dia pegang Quran, dia akan mengaji. Pernah satu kisah saya baca tuan-tuan, ada kawan-kawan dia cuba nak, orang kata apa, nak mendajal lah kot, ataupun nak ajak dia bermain sebenarnya. Sebab dia panggil ajak main, Imam Nawawi duduk tepi mengaji. Sampaikan kawan dia ada ambil Quran tu, rampas Quran, dan Imam Nawawi sempat rampas balik dan dia berkejar-kejaran. Berkejar-kejar, berat macam main kejar-kejar lah tuan-tuan. Dan tengah kejar-kejar tu pun mulut Imam An-Nawawi tidak berhenti kumat kamit membaca Al-Quran. Itu hebat ni tuan-tuan. Kita hari ni kalau kita jogging lah tuan-tuan kan. Kalau tuan-tuan di wayang jogging, apa yang kita sumbat kat telinga? Lagu kadang-kadang. Kalau ibu ayah tu mungkin jarang lah kot. Tapi abang-abang lah kot. Abang-abang kakak-kakak. Kalau berjogging ke, brisk walking ke kan, dan jalan-jalan tu, sumbat earphone dekat telinga, dengar apa kadang-kadang? Dengar lagu, dengar apa-apalah. Biasanya lagu lah tuan-tuan kan. Jarang sekali sumbat zikir ataupun ngaji Quran dan sebagainya. Kan tu kita lah. Tapi Imam An-Nawawi tak macam tu. Imam An-Nawawi sejak daripada kecil lagi dah didekatkan dengan Al-Quran, sehingga kan timbul minat dalam jiwa dia
sejak kecil dah hafal Quran dah tuan-tuan. Okey, itu Imam An-Nawawi. Baik. Kita lihat sikit lagi tuan-tuan. Okey. Berkaitan tentang rihlah ilmu Imam An-Nawawi. Okey. Rihlah ilmu artinya perjalanan. Imam An-Nawawi telah menghafaz Al-Quran ketika masih kecil lagi. Para ulama berpendapat ada mengatakan di bawah umur 10 tahun. Ada kata sekitar umur belasan tahun. Okey. Namun begitu, pada usianya 18, 19 atau 19 tahun, bapaknya Yahya mengarahkan Imam An-Nawawi agar keluar, berhijrah ke kota Damsyik. Dia lahir daripada Nawa, perkampungan di Hauran yang berada di hujung kota Damsyik. Tapi ketika umurnya 18-19 tahun, bapaknya sendiri yang mengarahkan ataupun menggalakkan. Nak kata halau tuan-tuan, macam jahat pula. Tetapi galakkan dari bapaknya, dia kata pergi keluar tuntut ilmu. Artinya tuan-tuan, bila kita juga ada anak-anak, ibu ayah ada anak-anak, galakkan anak-anak agar rihlah, agar keluar daripada kampung kita ataupun pekan kita, pergilah jauh sikit tuan-tuan untuk menuntut ilmu. Mungkin di situ ada keberkatan dan adalah dari segi barakahnya tuan-tuan. Mengikut pada para ulama. Itu juga Imam Nawawi, bapa dia sudah keluar pergi belajar ke kota Damsyik untuk belajar berkaitan tentang ilmu agama. Sebab ketika itu tuan-tuan, hanya ada 2 tempat sahaja yang sangat meriah, sangat subur dengan majlis ilmu. Satu, kota Damsyik. Kota Damsyik. Di situ ada Masjid Umawi, Masjid Jami' kota Damsyik. Sekarang pun tak ada dah tuan-tuan. Tak ada dah tuan-tuan, tak ada. Okey. Sebab dah hancur dah. Tu, zaman ni ada. Dan yang pertama, yang kedua tuan-tuan, yang berada di Morocco, di Andalus. Di Andalus. 2 tempat je. Ketika Imam An-Nawawi lahir dan dia membesar tuan-tuan, ada 2 tempat sahaja yang sangat meriah berkaitan tentang ilmu ahli sunnah wal jamaah. Satu, di Masjid Umawi di Syria, di kota Damsyik. Yang kedua di Morocco, Andalusia, Andalus, iaitu sekarang ni sebagai universiti yang tertua, Universiti Al-Qarawiyyin, Universiti Al-Qarawiyyin, okey. Universiti Al-Qarawiyyin, universiti yang tertua. Tu yang diwasakan oleh isteri kepada pembesar lah. Mungkin ada yang tertanya-tanya, Al-Azhar tak ada lagi ke masa ni? Kan? Universiti Al-Azhar dah ada dah tuan-tuan. Tetapi ketika Imam An-Nawawi lahir, Mesir ketika itu ditadbir oleh kerajaan Fatimiyah. Bila sebut kerajaan Fatimiyah, artinya ini kerajaan Syiah. Kerajaan Syiah. Sebenarnya tuan-tuan, kalau saya salah, tuan betulkan saya ya. Baik. Universiti Al-Azhar dibina pada zaman kerajaan Fatimiyah. Universiti yang dibina untuk train ataupun untuk sebarkan fahaman Syiah. Ketika itu ada 2 negara yang hebat berkaitan tentang pemerintahan Syiah. Satu Mesir, buah kerajaan Fatimiyah. Yang kedua kerajaan Yaman yang ditadbir oleh Ratu Arwa. 2 tempat ni ketika itu, Mesir dan juga Yaman ada kerajaan Syiah. Dan kerajaan Syiah ini, kerajaan Fatimiyah, telah menubuhkan Universiti Al-Azhar. Okay? Tetapi lepas kerajaan Fatimiyah habis, Al-Azhar dibersihkan, disucikan totalinya daripada fahaman Syiah. Dan sekarang alhamdulillah, antara kiblat ilmu yang tersohor dan terhebat iaitu Universiti Al-Azhar di Mesir. Itulah asalnya. Itu sebab pada zaman Imam An-Nawawi, bapa dia tak suruh pergi ke Mesir, suruh pergi ke kota Damsyik sahaja. Kenapa tak pergi ke Morocco? Jauh sangat. Mungkin ketika itu dari segi kekurangan faktor pengangkutan dan sebagainya. Jadi bapanya nyuruhkan Imam An-Nawawi belajar di kota Damsyik, di Masjid Umawi ketika itu. Tetapi tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian,
Imam An-Nawawi ni tuan-tuan, dalam tempoh belajarnya, dalam tempoh 1 hari, beliau boleh habiskan 12 subjek. 1 hari, Imam An-Nawawi boleh habiskan belajar berguru. Bukan baca je. Kalau kita setakat baca saja, mungkin boleh habis 12 subjek. Tetapi Imam An-Nawawi belajar dalam 1 hari, boleh berjumpa dengan 12 orang guru untuk belajar 12 subjek. Adik-adik, abang kakak yang di sekolah, 1 hari berapa subjek belajar? Kadang-kadang 4-5 subjek aja, kan? Itu pun kadang-kadang tak dapat nak catch up semua, tak dapat nak kuasai semua. Tetapi keberkatan dan barakah pada Imam An-Nawawi, duduk 12 subjek, 12 subjek pun melekat dalam minda dia, melekat dalam ingatan dia. Pelik tak tuan-tuan? Kalau berlaku zaman sekarang pelik. Pada zaman tersebut memang tak pelik tuan-tuan. Kalaulah orang yang hidup pada zaman itu, pada zaman Imam An-Nawawi lah, okey, dia masuk ke zaman kita, dia akan tengok apa kita buat. Dia catat ke catatannya, dia kata manusia pada zaman 2020 pelik sebab boleh menghadap telefon 12 jam. Dia kan pelik tuan. Zaman sekarang lah. Sama juga dengan kita. Kalau kita masuk ke zaman dahulu, kita akan rasa 12 subjek pelik je. Okay? Ataupun zaman sekarang ni lah, kita lihat ada orang yang boleh belajar 12 subjek dalam 1 hari, pelik lah. Tapi zaman tersebut tak pelik tuan-tuan. Yang kita sekarang pelik, di orang zaman dia tengok kita boleh main telefon, menghadap telefon 12 jam tanpa henti, pelik. Tu sebab sampai beli kerusi gaming sebagainya tuan. Zaman saya tuan-tuan, tu orang kata menjadi itu berlaku zaman sekarang lah tuan-tuan. Jadi kepelikan dan sebagainya. Zaman tersebut tak pelik. Tu menunjukkan ketekunan dan barakah yang berikan kepada mereka. Bahkan tuan-tuan, Imam An-Nawawi ni tuan-tuan, diriwayatkan di antara ulama yang tidak sempat tidur berbaring selama 2 tahun. Dia tidur tak? Tidur. Tapi duduk macam mana? Duduk macam ni. Duduk terlelap kejap. Kan? Dia di antara ulama yang tak tidur baring selama 2 tahun. Sebab duk telaah kitab, duk siapkan kitab tuan-tuan sampai tak nak baring. Kita kalau boleh sikit-sikit nak baring, sikit-sikit nak baring. Kan kalau kita lah hari ini. Tapi Imam An-Nawawi itu ulama yang tak nak buat begitu, ataupun tak sempat nak duduk begitu. Ramai lagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca tentang kehidupan Syekh Dr. Wahbah Zuhaili pun sama. Kadang-kadang sampai 8 jam, 10 jam duk menghadap kitab, sampaikan terlupa nak tidur, lupa nak makan, sampai lutut rosak dan sebagainya. Itu yang berlaku kepada mereka yang berjihad dengan ilmu. Allah berikan mereka kekuatan dalam bab telaah ilmu. Bab lain tak ada. Itu sebab tuan-tuan, kalau kata kita nak lihat berkaitan ibrah berkaitan tentang ulama begini, boleh lihat karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah tadi. Tadi satu kitab Al-Ulama Ul-Uzab, ulama yang membujang sebab terkesan dengan ilmunya sampaikan terlupa nak kahwin. Itu satu. Ada kitab yang kedua, itu kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, tentang berharganya masa di sisi ulama, ataupun penggunaan masa di sisi ulama. Qimatuz Zaman Indal Ulama. Okey. Dan yang ketiga, kitab yang berkaitan tentang sejarah hidup, ataupun tentang iktibar kehidupan susah payahnya ulama dahulu dalam menuntut ilmu. Okey. Kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan, ada di kalangan ulama-ulama dahulu yang sampai sanggup mengupah orang untuk melumatkan makanan. Sebab dia tak nak buang masa bab makan ni. Artinya bila dah makanan tersebut masuk mulut, telan terus je. Macam bubur lah tuan-tuan. Sekarang kita buat bubur kan cepat makan, jujuk telan teruskan. Tapi kalau nasi lambat sikit. Tambah pula kalau kata kita makan nasi dengan ketam tuan-tuan.
Kan? Leceh nak kena gigit satu, nak kena kopek kulit dan sebagainya. Udang pun sama tuan-tuan. Apatah lagi kalau mereka yang minat makan ikan yang banyak tulang tu, ikan apa? Ikan parang kot kan? Leceh nak makan nasi, nak buang tulang dan sebagainya. Memanglah sedap tuan-tuan. Tetapi pada ulama cukup menyampah lah orang kata. Menyampah sebab dia buang masa dalam bab makan tu. Dia lebih nak gunakan masa tu bermanfaat dalam bab Al-Quran, bab telaah kitab dia suka. Bab makan tak nak lama-lama. Kita pula, orang-orang kita, kalau bab makan suka lama-lama. Bila makan, duk nyembang lagi. Kadang-kadang rehat 1 jam. Tapi duduk 1 jam suku. Kan? Lepas tu baru nak solat dan sebagainya. Tu kalau makan. Kadang-kadang sampai pagi pun sampai 1 jam. Itu orang kita lah kadang-kadang tuan-tuan. Yang perlu kita perbaiki agar kita tak gunakan masa ke benda yang orang kata apa, lara macam tu. Makan cepat-cepat. Bukan nak kata telan terus, takut makan tu pula tercekik kan. Tapi artinya jangan terlalu lama membuang masa dalam bab makan. Kita kirakan masa kita dalam sehari ada 24 jam. Kalau kita makan 6 kali sehari, katalah sarapan pagi setengah jam, makan tengah hari 1 jam, makan minum petang setengah jam, okey, makan malam 1 jam, sekarang sapa lagi setengah jam. Berapa jam dah tu sehari tuan-tuan? Silap-silap makan sahaja sekitar 3 ke 4 jam. Kan? Dah terbuang dah 3 ke 4 jam. Bab solat berapa jam? Bab baca Quran berapa peruntukan kita? Kalau kata bab baca Quran 1 jam, banyak lagi makan tu, itu yang tak sepatutnya tuan-tuan. Jadi kita kena ubah kat situ. Bab dengar kuliah ilmu berapa jam pula tuan-tuan? Kan? Berjam pula. Jadi kita kena kat situ. Tu sebab tuan-tuan, pada ulama terdahulu ataupun Imam An-Nawawi khususnya, Allah memberkati mereka. Dalam tempoh 1 hari dapat belajar 12 jam di hadapan gurunya secara konsisten. Okey, baik. Okey. Dan Imam An-Nawawi juga merupakan seorang ulama yang ingatan dia sangat kuat tuan-tuan, sangat kuat. Pelik tak tuan-tuan? Zaman itu tak pelik. Zaman sekarang pun tak pelik juga tuan-tuan. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita ini dengan ingatan yang kuat tuan-tuan. Kita ghostan balik zaman kita. Okey? Zaman saya kecil, zaman 80-an, zaman 90-an. Ketika itu smartphone tak ada. Yang ada apa? Telefon rumah, public phone, kan? Zaman itu tuan-tuan, kita akan lihat ramai orang boleh hafaz nombor rumah, nombor telefon rumah. Nombor telefon rumah, nombor telefon jiran kanan, jiran kiri, nombor telefon makwa 1, makwa 2, makwa 3. Nombor telefon hafal dalam kepala tuan-tuan. Bila pergi kat public phone, tekan terus. Tak payah buka buku pun. Tekan, ingat, hafal lah. Tapi zaman sekarang tuan-tuan, kan? Zaman sekarang, kita letakkan tanggungjawab tu kepada mana? Kepada smartphone kita. Silap-silap, nombor telefon sendiri pun tak hafal. Saya pernah lihat orang sekarang tuan-tuan, kan bila sekarang ni kita masuk kan ada tulis nama dekat kat pendemis kita masuk kan. Kadang-kadang ada yang scan Jabatan Sejahtera tu, okey lah. Yang tulis nama tu, saya tengok tu, saya beratur belakang, dia tulis nama. Lepas tu nombor telefon je lupa. Letak 010, dia berhenti. Saya tengok aje dia. Lepas tu dia keluarkan telefon, dia tekan telefon, tengok. Oh, salin. Nampak tak tuan-tuan? Nombor telefon sendiri pun tak ingat tuan-tuan. Apa kejadiannya? Artinya tuan-tuan, kita sepatutnya kena gunakan akal kita sebaik mungkin. Allah anugerah kita ingatan yang kuat. Cuma kita kena guna pakai. Cuba latih tuan-tuan, latih. Bahkan kita lihat Imam An-Nawawi, seorang ulama yang ingatan dia sangat kuat. Ketika umurnya 19 tahun, beliau dah hafal kitab At-Tanbih fil Furu' Asy-Syafi'iyah. Kitab
tanbih kitab berkaitan tentang furuk dan cabang fiqh Syafi'iyah. Bahkan dalam dia hafal tu tak lama tuan-tuan, sekitar 14 bulan. 14 bulan berapa bulan? 14 bulan pula. 14 bulan kan? 14 dia kata 14 minggu, 14 minggu. Dia hafal dalam tempoh 4 bulan setengah lebih kurang. Okey, 14 setengah. Kitab yang tebal tuan-tuan. Dan dia juga dah hafal separuh kitab Muhazzab. Kitab induk berkaitan tentang mazhab Asy-Syafi'i, karangan Imam Syirazi. Itu ikut aku ingatan dia tuan-tuan. Bahkan mungkin barangkali lah tuan-tuan, Imam An-Nawawi jaga pemakanan dia. Sebab Imam An-Nawawi tidak makan sembarangan. Dia hanya makan bekalan yang dihantar oleh ayahnya. Dan kata para ulama, makanan utama Imam An-Nawawi adalah roti gandum disalut dengan minyak zaitun. Ada kata makan dengan buah tin. Itu je makanan dia. Dan dia hanya makan sekali sehari je tuan-tuan. Makan sehari sekali. Ada kata Imam Nawawi makan lepas isyak. Sekali je makan. Okey. Besoknya siang dia puasa. Tu buka dengan tamar, lepas tu makan. Tu saja makanan dia hari-hari tuan-tuan. Sebab itu dia menjaga pemakanan dia. Dan Allah memberkati kehebatan Imam An-Nawawi ini. Sampai sekarang satu dunia guna kitab dia. Okey, baik tuan-tuan. Ini siri yang pertama berkaitan tentang Imam An-Nawawi. Nanti kita lihat lagi lah tuan-tuan tentang Imam An-Nawawi ni. Tentang ini seberengkas berkaitan tentang Imam An-Nawawi, tentang sejarah hidupnya dan sebagainya. Dan kita sedia maklum juga, Imam An-Nawawi seorang yang sangat zuhud dan juga wara' berkaitan tentang perbuatan tingkah lakunya tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan boleh baca lagi lah dalam kitab ini. Kalau terdapat dulu baca lagi lah berkaitan tentang siapakah para gurunya, para muridnya sebagainya, dan siapa sumbangan dan sumbangan sebagainya. Bahkan Imam Nawawi juga dia wafatnya tuan-tuan ketika umur 45 tahun. Kita tulis 45 tahun. Okey. Ada kata dia wafat sekitar awal 40-an. Yang berlaku kepada Imam An-Nawawi. Okey, baik. Bahkan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, sebelum saya berakhir dari siri pertama pengenalan ini, okey, berkaitan tentang kitab ini tuan-tuan, kitab yang tak panjang, tak pendek tuan-tuan. Kitab yang mempunyai 10 bab. Nanti kita akan baca minggu depan insya-Allah, mudah-mudahan. Saya akan terangkan minggu depan ataupun pada hari Khamis insya-Allah, ataupun pada siri yang kedua. Saya akan bercerita tentang metod ataupun penghasilan kitab ini. Apa yang ada dan sebagainya. Dan sempat insya-Allah kita masuk pada bab yang pertama. Jadi hari ini kita berkenalan dulu dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebab tak kenal maka tak cinta, orang kata. Kita nak menyelusuri, kita nak mendalami akan ilmu yang diletakkan dalam kitab ini. Jadi kita berkenal-kenalan. Kita beramah mesra dulu dengan pengarang kitab. Bila mana kita merasakan bahawa ya Allah, tawaduknya Imam An-Nawawi, ya Allah, hebatnya Imam An-Nawawi, jaga sekian. Jadi mudah-mudahan kita dapat menghayati dan mengambil keberkatan dan mengambil ibrah, pengajaran daripada setiap kalimah-kalimah dalam kitab At-Tibyan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan dan ruang yang waktu untuk kita belajar kitab ini daripada kulit awal sampailah ke akhirnya, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi cukuplah perkongsian pada siri yang pertama ini. Pastikan tuan-tuan jangan lupa untuk subscribe channel saya, Ustaz Nur Irwan Zulkafli, dan jangan lupa untuk like dan share kepada rakan-rakan yang lain agar ramai dapat manfaatnya, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan jangan lupa juga untuk komen sekiranya ada teguran maupun cadangan penambahbaikan dalam perkongsian kuliah-kuliah yang saya letakkan dalam channel ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, channel ini jadi wadah kepada kita untuk belajar ilmu sesuatu, insya-Allah, mudah-mudahan. Semoga semuanya sekali datang daripada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jumpa lagi akan datang insya-Allah tuan-tuan. Apa yang baik ambillah tuan-tuan. Sebab yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tak baik, apa yang buruk tuan-tuan juga datang daripada Allah. Tetapi asbab kelemahan saya, asbab dosa-dosa saya kepada Allah, saya minta ampun, astaghfirullahalazim, tuan-tuan jangan ambil. Tinggalkan saja dan tegurlah dia komen dan sebagainya. Kita ambil yang baik saja tuan-tuan. Okey, kita jumpa lagi akan datang insya-Allah dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.